Seterusnya adalah inventory turnover ataupun pusing ganti inventory. Apakah dia pusing ganti inventory ni? Okay. Sebenarnya kita memerlukan satu kaedah untuk kita menguruskan inventory kita. Melalui salah satunya adalah melalui kita mengetahui bagaimana inventory kita itu berada di dalam stok, keluar untuk kita pakai dan perlu diganti semula. Berapa cepat pusing ganti itu dalam stok kita, barang-barang dikeluarkan dan dibeli baru, dimasukkan, dikeluarkan, itu dipanggil pusing ganti. Dan bagaimana kita nak menguruskan inventory perniagaan kita agar menjadi lebih efisien, itu kemahiran yang kita perlu ada. Dan sejauh mana kita dapat memastikan inventory kita itu mengikut standard yang telah kita tetapkan. Ini yang sebenarnya yang banyak berlaku. Kebanyakan daripada peniaga kurang mengambil berat tentang inventory turnover. Kenapa inventory turnover ni dia terlalu penting? Penting. Yang pertama, seorang pengurus tu dia mesti bijak. Dia mesti bijak dalam menguruskan stok bahan agar sentiasa mencukupi semasa operasi perniagaan berlaku. Dan selain daripada dia mencukupi, dia perlu pandai untuk melihat, untuk menguruskan ordering, pesanan berdasarkan kepada penggunaan kapasiti operasi agar tidak berlaku berlebihan yang boleh menyebabkan kerosakan dan juga boleh menyebabkan kerugian dari segi modal dan sebagainya. Ini seorang pengurus yang peka pada pengurusan inventory ini akan membantu syarikat dalam memaksimalkan keuntungan. Ya. Kenapa perlunya pengurusan inventory ni? Pertama, kita kena lihat sekiranya bahan-bahan yang kita order tak dapat bertahan lama, tetapi kita membeli dalam keadaan yang banyak, maka kemungkinan akan menyebabkan berlakunya kerosakan. Ini yang pentingnya kita menjaga pengurusan inventory kita ni. Kita tak boleh beli barang terlalu banyak kerana barang itu kemungkinan akan menjadi rosak. Akan berlaku kerosakan. Disebabkan oleh tidak tahan lama ataupun sebagainya. Okay, ataupun mungkin tamat tempoh dan sebagainya, kita beli banyak tapi kita tak sempat pakai, maka dia dah tamat tempoh. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita membeli barang yang banyak, inventory ataupun stok kita yang banyak, kita telah melabur sejumlah wang dekat situ untuk beli bahan. Tetapi apabila lambat kita nak menggunakan balik bahan dan stok itu, maka duit kita, tunai kita yang berada dalam yang beli bahan tu, stuck. Kita tak boleh cairkan duit tunai itu. Jadi ini pun salah satu daripada punca dia. Bila kita tak pandai menguruskan stok, maka duit kita yang kita laburkan untuk beli bahan berada dalam stor kita tu tak dapat dicairkan, tak dapat digunakan dengan cepat bahan tu, maka kita tak dapatlah duit kembali. Kita tak dapat pusingan duit tu pula. Dan ketiga adalah kita terpaksa menumpukan banyak kepada aspek penyimpanan, aspek bagaimana kita nak menguruskan buruh dalam menguruskan barang-barang yang keluar masuk apabila stok kita banyak. Dan kita terpaksa gajikan pekerja dalam bentuk nak menguruskan, mengangkat barang yang banyak ke dalam stor dan sebagainya. So, kesilapan kita di situ, kita berlaku ketirisan di situ. Sepatutnya kita tak perlu berbelanja banyak untuk menyimpan stok yang terlalu banyak. Yang seterusnya, yang keempat adalah ruang penyimpanan yang memerlukan space yang besar. Bila kita kita beli order barang yang terlalu banyak, maka kita memerlukan tempat simpanan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut. Dan ini juga adalah satu bentuk investment sebenarnya, satu bentuk pelaburan yang terpaksa kita keluarkan sekiranya kita tak perlu ataupun tak pandai dalam menguruskan pembelian barang. Tempat tu akan menjadi, kita memerlukan kapasiti yang besar untuk meletakkan barang-barang. Jadi boleh menjejaskan pada ruang penyimpanan yang besar. Seterusnya adalah kes kecurian. Apabila banyak barang ni, bermaksud kita pun sukar untuk nak menjaga, dan boleh berlaku kecurian yang tanpa kita sedari. Dan kalau kita nak invest pun dengan CCTV dan sebagainya, kita terpaksa melaburkan tenaga sumber security dari segi CCTV dan sebagainya,
sebabkan stok kita terlalu banyak. Dan proses untuk menjaga stok ni memerlukan standard seperti bin card dan sebagainya, card bin yang mana akan menguruskan sesuatu barang keluar masuk tu dengan bilangan dan sebagainya. Maka ini semua akan menjadikan kita beban di situ. Sekiranya kita nak menjaga kesemuanya, yang mana dari segi aspek operasi tidak memerlukan kita menyimpan terlalu banyak inventory ataupun stok. Seterusnya yang keenam adalah tentang ancaman perosak, iaitu haiwan dan juga serangga pun kita perlu lihat juga bahawa apabila kita nak menyimpan, dia perlu ada suhu yang sebenarnya tidak boleh basah sangat, tidak boleh lembap, dan perlu ada sedikit pengudaraan dan sebagainya, yang mana sekiranya tidak diikuti prosedur ini akan menyebabkan ada tikus, ada lipas, dan juga ada benda-benda lain yang akan merosakkan bahan kita. Especially kalau kita tak menjaga bahan-bahan kering lah, yang akan menjadikan bahan kita akan cepat rosak dan sebagainya. Dia sebabkan kelembapan dan cahaya dan sebagainya, dan juga secara kita menyimpan di atas rak ataupun sebagainya akan menyebabkan akan dapat diserang oleh haiwan perosak. Jadi dalam inventory turnover ni ataupun pusing ganti inventory ni, kita perlu lihat, kita perlu ada standard dalam mengawal inventory kita. Kita kena setkan standard inventory kita macam mana, kita nak kawal inventory kita macam mana. Nah, kita perlu ada indikator dalam menguruskan inventory. Kita perlu ada satu perkara yang kita ada point dekat situ, indikator yang menyatakan sekiranya tak cukup banyak ni, baru kita tambah. Itu ada indikator tu. Maksudnya ada petanda-petanda yang boleh membantu kita untuk kita menambah bahan ataupun inventory sekiranya bahan itu telah sampai ke satu limit untuk perlu ditambah. Itu semua kena ada standard lah, indikator lah. Nah, seterusnya kita perlu mengawal pusing ganti inventory dengan baik, dan dengan itu kita perlu ada satu teknik untuk mengira bagaimana kita melihat kompetensi ataupun tahap inventory kita di dalam store. Bagaimana dia pusing ganti dia tu berlaku di dalam store. Jadi saya ada sediakan ni contoh pengiraan. Jadi contoh pengiraan ni dia ada 2 step dalam inventory turnover ni. Mengira pusing ganti inventory ni ada 2 step. Okey, berdasarkan kepada soalan yang saya letakkan di tepi ni. Dan saya letak juga cost of food sold. Jadi dekat sini cost of food sold untuk perniagaan ni adalah 66,847.51 sen. Yang mana dekat sini adalah maklumat-maklumat yang telah saya sediakan. Maka kita akan mengira bagaimana nak mengetahui nilai pusing ganti inventory yang terbaik yang telah kita lakukan dalam perniagaan kita. Yang pertama, step yang pertama adalah average inventory. Kita perlu tahu dulu, kita perlu tahu purata inventory untuk belian untuk stok kita setiap bulan. Yang pertama, kita perlu tahu opening inventory kita. Opening inventory macam mana? Modal permulaan kita lah. Inventory mula sekali. Inventory permulaan kita. Kita buka-buka ya. Perniagaan kita tu kira bawa untuk awal bulan tu berapakah pembukaan inventory kita, modal permulaan inventory kita, iaitu kalau kita tengok dekat sini adalah sebanyak dekat soalan tu 22,687.40 sen kan. Lepas tu kita kena rujuk pula laporan kita daripada closing inventory kita. Kita buat tutup kan, kita tutup inventory kan pada hujung bulan. Opening inventory kita lihat pada awal bulan. Closing inventory kita tengok pada hujung bulan apabila kita menilai balik ada berapa baki inventory kita. So kat situ kita tengok dekat closing RM20,963.71 sen kan. Okey. Dan untuk dapat purata ni, sebabkan ada opening dan closing inventory, jadi automatik ada 2 faktor dekat situ. Satu opening, satu closing. Jadi kita kena bahagi 2. Itu baru kita dapat inventory untuk dapat purata. Okey, itu step yang pertama. Untuk step yang kedua, maka kita akan mengira pusing ganti inventory itulah. Jadi kita perlu mengira purata inventory dulu, sebab kita nak menggunakan nilai purata inventory itu untuk dibahagikan oleh cost of food sold. Jadi kita kena step 2 ni kita kena ada lah, kita kena capai lah. Okey, kita pergi pada pengiraan kita mengira. Baik.
Kita kira pusing ganti inventory yang berdasarkan pada soalan ni. Yang pertama, step yang pertama kita tengok yang tadi saya kata. Opening inventory campur dengan closing inventory bahagi dengan 2. So kita dapatkan itu nilai tu. So nilai yang pertama adalah opening inventory ni berapa? RM22,687.40. So kita campurkan dengan closing inventory dia, RM20,963.71. So campurkan keduanya, maka bahagikan kepada 2. Kenapa bagi 2? Sebab dia purata. Purata kita kena bagi 2, iaitu bila kita ada 2 perkara di sini, maka automatik dia akan jadi 2. Kalau kita ada 3 dekat sini, maka dia akan jadi 3. Itulah dipanggil purata. So selepas kita dapat nilai ni 43,000, okey, 2 opening inventory campur dengan closing inventory, RM43,651.11 bahagi dengan 2. Maka kita akan dapat RM21,825.56. Ini adalah purata. Ini adalah purata. Purata maksud dia daripada kedua-dua ni, kedua-dua jumlah ni, purata daripada kedua-dua ni adalah 21,000. Kan? Cuba kita tengok sini, 43,000. Ini adalah total. Tapi apabila dibahagi 2 dapat 21,000. Inilah dikatakan sebagai purata. Ya, purata. Dia ambil yang tengah. Pertengahan. So, lepas tu kita kena tengok step yang kedua. Iaitu step kedua adalah kita nak mengira pusing ganti inventory tu. Kan? So, apa dia punya formula? Cost of goods sold bahagi dengan average inventory. Yang mana average inventory? Ni, average inventory yang kita kira tadi. Yang 21,000 ni yang kita kira tadi. So, kita dah dapat lah. So, kalau kita tak dapat average inventory ni, kita tak boleh mengira untuk step yang kedua ni. Okay? Okay, baik. Untuk cost of goods sold memang telah diberi kat sini soalan, maka kita ambil guna terus. Kita guna terus. Contohnya begini, 66,847.51 sen dibahagikan dengan 21,825.56 sen. Kita bahagikan kedua-duanya, maka kita akan dapat nilai, satu nilai yang dikatakan sebagai nilai pusing ganti inventory, 3.06. 3.06 ni bermaksud apa? Okay. Lagi tinggi pusing ganti, nilai pusing ganti ni, mungkinlah dia kata 40 ke 30 ke 10 kan, lagi tinggi bermaksud stok kita, okey, kita menguruskan stok dengan lebih baik dan efisien. Dia jangan rendah. Kalau 1 2 lagi. Itu nampak kita lemah kita lemah. Cuma kita kena lihat, sekiranya dia tinggi bermaksud pusing ganti penggunaan barang kita dengan belian kita untuk kita top up dalam store kita adalah efisien. Dan pengiraan inventory ni sebenarnya dia kena buat pada hujung bulan. Dia tak boleh buat pada awal bulan, dia tak boleh buat pada pertengahan bulan. Dia kena buat pada hujung bulan. Apabila setelah kita kira semua siap-siap inventory, cost inventory dan sebagainya, yang cost of goods sold dan sebagainya, barulah kita boleh kira pusing ganti inventory ni, kerana kita perlu tahu semua jumlah-jumlah, contohnya cost of food sold kita perlu tahu. Okey, jadi bila kita dah tahu tu semua, barulah kita boleh mengira pusing ganti inventory ni. Dan indikator ni digunakan untuk pengurus melihat bagaimana kita menguruskan stok kita, adakah kita ni lemah, okey, sederhana ataupun kita efisien. Maka berdasarkan pada ni, maka satu indikator kita dah boleh tengok, iaitu nilai ni. Ini dah salah satu daripada indikator ni adalah dengan melihat nilai pusing ganti inventory, bahawa kita ni efisien ataupun tidak dalam menguruskan stok.